Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bersama lagi malam ni. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat. Maafkan saya kalau mengganggu masa rehat tuan-puan. Ni time ni je saya pun ada masa free sikit lah. Dah settle dengan anak apa semua. Time ni je lah saya free. InsyaAllah. Tapi tak apalah. Tuan-puan boleh tengok live ni yang recorded live. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan boleh letak dalam ruangan komen. Even yang selepas daripada live pun you boleh letak. InsyaAllah saya try jawab. InsyaAllah. Adakah saya punya sound okay? Kalau okay boleh letak dalam ruangan komen. Okay. Malam ni saya ada satu topik iaitu seperti yang tertulis dekat bawah tu, tip keselamatan. 6 peraturan keselamatan mesti ada di setiap rumah. InsyaAllah. Okay. So, untuk secara pendahuluan ya, untuk maintain safety ni dalam rumah, dia tak boleh nak capai seorang-seorang. Jadi kena ahli keluarga ni main peranan masing-masing. Sama juga dengan company. Tak boleh safety officer je yang cakap pasal safety. Tapi management tak ambil peduli pasal safety, pekerja pun tak ambil peduli pasal safety. So semuanya berperanan dalam safety ni. Barulah mewujudkan satu tempat yang selamat. Okay. Barulah wujudnya safety culture di rumah kita. InsyaAllah. Saya akan cuba bantu. Okay. Barulah bila dah semua dah apply safety, jadi safety culture, InsyaAllah rumah kita akan selamat. InsyaAllah. Peralatan safety dekat rumah kita, contohnya smoke detector, fire extinguisher, kita ada gas detector, semua benda tu juga adalah benda penting. Tapi benda tu kita tak boleh sangkal yang benda tu benda penting. Tetapi peraturan yang kita tetapkan di rumah kita juga penting. Okey. Untuk memastikan keselamatan tu sentiasa menjadi amalan kita. Sebab tu peraturan ni penting. Even dekat syarikat-syarikat pun dekat luar sana mesti akan ada set peraturan keselamatan. Dan kenapa kita dekat rumah kita tak set? Sedangkan peraturan keselamatan, kemalangan juga boleh berlaku di rumah kita. Betul tak betul? Siapa yang sokong saya? Tulis sokong. Okey. So kebanyakan kita kurang amalkan keselamatan. Jadi malam ni saya nak bantu semua pendengar tentang 6 peraturan yang mesti ada dalam rumah. Mesti ada yang mesti kita setkan untuk ahli rumah kita. Yang pertamanya adalah sentiasa kunci pintu. Ia bukan sahaja, kunci pintu ni bukan sahaja untuk elakkan daripada pencuri. Juga untuk elakkan daripada anak-anak kecil kita, kanak-kanak ni keluar tanpa pengawasan kita. Saya ada satu cerita pasal kunci. Masa saya masih lagi belajar dulu, saya naik motosikal. Saya pergilah, saya pergi main snooker. Saya nak pergi cari kawan saya tengah main snooker. Saya fikir sekejap je.
Jadi saya tak kuncilah motosikal saya tu, saya pergi naik. Dan tengok kawan tengah main, pergi join juga satu frame. Lepas tu 2 frame, 3 frame. Lepas tu turun bawah, motor dah kena curi. Itulah, kita janganlah ingatkan, jangan kita sambil lewa lah dengan keselamatan ni. So ceritanya kuncilah pintu rumah kita, insya-Allah. Dan kalau kita setkan peraturan, setiap ahli rumah kita nak keluar, bagi tahu. Terutama sekali ke anak-anak yang dah dewasa ni, bagi tahu. Jangan keluar kalau tak ada kita punya, kalau tak bagi tahu kita. Kita senanglah kita kalau ada apa-apa, kita dah tahu dah anak kita kat mana ke, dia pergi keluar dengan siapa ke, insya-Allah. So boleh faham. Itu poin yang pertama. Yang keduanya, sentiasa pastikan pintu tertutup. Biasalah budak-budak ni kalau ada orang datang, dia akan jadi, dia ni budak ni friendly lah. Memang cara dia, memang dia budak ni friendly. Sebab dia masih lagi belum matang untuk fikir ada orang jahat untuk buat jahat, kan. Dia budak ni ibarat kain putih lah. Okey. Bila ada orang datang, budak-budak yang belum matang ni, dia fikir orang yang datang ni mungkin tak ada niat yang baik kepada dia. Jadi didiklah anak-anak ni, bagi parent yang bukakan pintu. Kalau ada orang datang, beritahu ke anak-anak, bagi dia tunggu ayah ataupun abah ke siapa bukakan pintu. So jangan tolong bukakan pintu. Tapi pertamanya kena pastikan pintu tertutup lah. So peringatan kepada parent-parent ni. Yang ketiganya adalah pastikan ubat-ubatan. Kat rumah kita ni banyak ubat. Ubat lama, ubat budak, ubat mak ayah kita, ubat isteri. Pastikan ubat-ubat ni disimpan di tempat yang sukar dicapai oleh budak-budak, dan pastikan ubat-ubat tu ada tanda, ada sukatan dosnya. So boleh menyebabkan keracunan kalau kita tersalah makan. Dan terutama sekalinya budak-budak ni, budak-budak tahu-tahu dia masuk dalam mulut je, dia tak kira apa, dia ingatkan coklat, kan. So pastikan simpan juga di tempat yang sukar untuk budak-budak ni capai. Dan yang keempatnya adalah, setakat ni boleh boleh faham? InsyaAllah. Kalau tak faham ataupun ada pertanyaan, boleh letak dalam ruangan komen, insyaAllah. Yang keempatnya adalah pastikan lantai rumah sentiasa kering. Kes terjatuh ni lah paling banyak sekali berlaku, banyak sekali kemalangan. Kemalangan terjatuh lah paling banyak sekali berlaku di rumah. Kalau siapa yang tak tahu. Dan perlu lebih berhati-hati kalau rumah tu ada kanak-kanak dan warga tua. Dua golongan ni lah yang selalu yang banyaknya kemalangan berlaku kat dia orang ni. Dua golongan ni. So kalau ada dua golongan di rumah kita, kena lebih extra careful. Contohnya ketumpahan ni, kita suka dah, kita nak elak. Kalau misal kata kalau berlaku, cepat-cepat mop ke ataupun keringkan. Manalah tahu anak kita lalu ke, isteri ke lalu, atau suami kita lalu, tak sedar yang ada tempat tu ada tumpah dan boleh licin, boleh jatuh. Dan kes jatuh ni boleh jadi serius. Ada yang sampai lumpuh, dan ada sampai yang sampai boleh meninggal. Okey. So pastikan bila ada tumpah, keringkan.
cepat-cepat keringkan. So boleh faham. Seterusnya adalah sentiasa ada emergency plan. Kemalangan ataupun kecemasan ni memang kita tak boleh nak jangka bila dia berlaku. Jadi kalau berlaku kita dah well prepared dah. Kita dah tahu dah apa benda yang nak kena buat. Ahli keluarga kita tahu dah apa benda nak buat. So latih family member ni kalau ada kecemasan ke apa, siapa nak kena call. Nak call ke nombor apa. Saya ada share dalam live saya MES 999. So latih anak-anak kalau ada emergency gunakan nombor tu 999. Senang je nak ingat. Tetapi banyak kes berlaku bila dah panik, nombor 999 tu pun dah tak ingat dah. So bolehlah tulis dekat mana-mana kalau ada kecemasan call number ni ataupun 112. 112 pun dia akan channel kepada 999 lah. Dia centralize dia punya pusat dia dekat sana. Dan kalau berlaku kebakaran, kita dah tahu dah apa benda nak buat. Dekat mana kita nak berkumpul? Di mana nak berkumpul? Macam mana kita nak keluar dengan selamat? So saya dah ada share di live yang lepas tentang escape plan. So you all boleh tengoklah macam mana. Okay? Boleh faham? InsyaAllah lah boleh faham. Dan yang terakhir sekalinya adalah pastikan alarm sistem berfungsi. Ada banyak rumah yang ada pasang tapi dia tak tahu alat tu masih berfungsi ke tak. Kalau rumah yang belum ada, contohnya smoke detector ke apa semua tu, nasihat saya pasanglah. At least ada smoke detector. Dan fire extinguisher. Dua benda penting tu kalau berlaku kebakaran. So kena check. Benda-benda ni kena selalu check. You punya CCTV, you punya alarm sistem, adakah ia berfungsi dengan betul. Smoke detector, gas detector tu tengok check. Ada tersumbat ke dia punya filter, ada tersumbat ke dia punya sensor, adakah bateri dia masih okey. So detector ni penting untuk kita respon dengan cepat bila berlaku kemalangan. Saya ada share lepas dalam FB Live pasal golden time. Kalau macam mana alat-alat ni bantu kita untuk kita react, kita bertindak dalam golden time ni. Okay, kalau terlepas golden time ni, chances untuk hidup 50-50. So alat tu penting. So you boleh tengok saya punya FB Live yang lepas record dalam saya punya FB page. You boleh tengoklah. So itu sajalah 6 peraturan yang penting yang perlu kita set untuk keluarga kita, untuk rumah kita, untuk kita amalkan. InsyaAllah kita boleh terselamat dan bagi saya nak selit sikit dan bagi Islam, bagi Muslim, perbanyakkanlah doa, zikir, bersedekah pada Allah, bersedekah, dan semoga kita terhindar daripada bahaya-bahaya ni insya-Allah. Dan usaha kita hanyalah 10%. 90% lagi adalah hubungan kita dengan Allah. Sebab Allah ialah yang mengatur kehidupan kita. So itu saja daripada saya. Maaf mengambil sedikit masa rehat tuan-puan. Agak perkongsian saya ni boleh beri manfaat kepada para pendengar semua. So maaf kalau saya tersalah kata. Maaf juga ambil sedikit masa tuan-puan. Yang baiknya daripada Allah, yang kurangnya daripada saya. Itu saja daripada saya untuk malam ni. Kita jumpa lagi dengan topik-topik keselamatan yang lain insya-Allah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.